Shalom kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan memasuki dalam hari Prapaskah yang ke-29. Baiklah, mari kita merenungkan satu teks firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 9 yang berbunyi demikian. Pengharapan, iman, dan kasih. Ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang kerana rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di syurga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, kerana imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira kerana sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, kerana kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Tema pada hari ini, menghidupkan kebangkitan. Adakah kita berasa putus asa apabila kita melihat perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita? Ataupun adakah kita takut apabila kita akan rasa kita kehilangan kawalan? Harapan untuk kehidupan ini mesti ditemui hanya di dalam Yesus. Dia adalah satu-satunya yang menaklukkan dosa dan maut. Dia memerintah dan menawarkan kepada kita janji kegembiraan yang tidak terkatakan dan warisan yang tidak dapat dimusnahkan, yang tidak dapat dirampas juga. Dia tidak akan membiarkan kesakitan dan penderitaan kita sia-sia. Dia akan menggunakannya untuk kemuliaan-Nya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus, tetapi ramai di antara kita hidup seolah-olah Yesus baru mati dan bangkit semula. Kita lupa bahawa Dia hidup dan aktif sehingga hari ini. Kita tidak melihat Dia bekerja melalui Roh Kudus dan iman kita tidak bertumbuh. Perjalanan iman kita mungkin bermula apabila kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat kita, tetapi ia berkembang apabila Tuhan menggunakan masa-masa sukar dalam hidup untuk membentuk kita menjadi lebih sepertinya. Setiap kali kita mentaati Yesus, kita belajar lebih banyak tentang Tuhan dan lebih mempercayainya. Yesus menjadi berharga bagi kita kerana mentaatinya, mengubah hidup kita dan memenuhi kita dengan kebahagiaan sejati. Mari kita renungkanlah, mari kita mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bahagian-bahagian dalam hidup kita di mana harapan Yesus perlu berkembang. Apakah beberapa kebimbangan atau keraguan yang menghalang kita daripada mempercayai Yesus? Demikianlah renungan pada hari ini. Baiklah, mari kita menutupi firman Tuhan ataupun renungan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, bantulah kami untuk hanya memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kami, supaya kami dapat mempunyai harapan tidak kira apa yang berlaku. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan ataupun renungan kita pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Tuhan memberkati.